apakah yang dimaksudkan dengan SDG? SDG merupakan matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goal (SDG) yang telah dipromosikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) semenjak tahun 2015. SDG telah merangka sebanyak 17 matlamat untuk membangunkan prinsip-prinsip yang boleh mencapai masa depan dunia yang diinginkan. SDG merangkumi kepada isu pembangunan sosio-ekonomi seperti kemiskinan, kemunduran, kesihatan, pendidikan, pemanasan global, air, sanitasi dan banyak lagi. SDG memastikan generasi akan datang akan menerima keperluan asas yang mereka perlukan dan ia mensasarkan manusia, planet, kesejahteraan, keamanan dan juga rakan kongsi strategik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang membangun. Sasaran di bawah SDG 12 termasuk melaksanakan rangka kerja 10 tahun program yang mengenai penggunaan dan pengeluaran yang secara mampan. Semua perlu mengambil tindakan daripada negara maju untuk menerajui dan pelbagai kira pembangunan keupayaan dan negara yang sedang membangun. Okey, menjelang pada tahun 2030, pencapaian pengurusan yang mampan dan penggunaan sumber asli yang cekap. Pada menjelang tahun 2030 juga, kurangkan separuh sisa makanan di global di peringkat utama iaitu runcit serta mengurangkan kehilangan makanan yang di sepanjang rantaian pengeluaran makanan dan termasuk apabila mendapat kerugian. Menjelang pada tahun 2025, pencegah dan mengurangkan dengan ketara semua jenis pencemaran marine termasuk daripada aktiviti berasaskan darat, termasuk sepihan marine dan pencemaran nutrien. Menjelang pada tahun 2020 juga menguruskan dan melindungi ekosistem marine dan pantai secara mampan untuk mengelakkan kesan buruk yang ketara, termasuk dengan mengukuhkan daya tahan dan mengambil tindakan untuk pemeliharaan bagi mencapai laut yang sihat dan produktif. Untuk projek pembangunan lestari ini. So, saya akan memulakan dengan program Junior Lestari, iaitu bertujuan untuk memperkenalkan konsep pembangunan lestari kepada semua pelajar sekolah rendah. Matlamat pertama program Junior Lestari ialah untuk mengajar pelajar tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar. Kita akan belajar bagaimana menggunakan sumber secara bijak dan mengerti kesan tindakan kita terhadap persekitaran. Matlamat kedua program Junior Lestari adalah untuk menanamkan nilai murni dalam diri kita, nilai seperti bertanggungjawab, keadilan dan juga kesedaran terhadap keperluan alam sekitar dan masyarakat sangat penting. Matlamat ketiga program Junior Lestari adalah untuk menyokong pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan lestari iaitu ESD dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ini bermaksud kita akan memastikan sistem pendidikan kita menyokong pembangunan lestari dalam pelajaran kita setiap hari. Sekarang saya ingin berkongsi dengan anda bagaimana untuk mencapai matlamat program Junior Lestari ini untuk mencipta pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran dan sikap yang positif terhadap pembangunan lestari. Untuk mencapai matlamat pertama, pihak penganjur akan bekerjasama dengan pihak sekolah, terutamanya guru-guru. Bersama-sama, kita akan menjadikan platform pembelajaran yang menggalakkan pemindahan ilmu asas kelestarian melalui konsep pembangunan lestari yang sejajar dengan matlamat pembangunan lestari iaitu SDG. Tujuannya adalah untuk melahirkan pelajar yang mempunyai nilai-nilai murni yang kukuh. Bagi matlamat kedua, kami akan memberikan usaha untuk membangunkan kesedaran, sikap dan nilai-nilai positif dalam diri pelajar. Ini bertujuan agar mereka dapat mengarahkan tindakan mereka ke arah masa depan yang lestari. Untuk matlamat terakhir, kami akan memberikan penerangan yang menyeluruh dan berkesan tentang punca dan kesan pembuangan sampah yang semakin luas. Jadi, kita harus membangunkan kesedaran dan sikap positif terhadap pembangunan lestari untuk masa depan yang lebih baik. Seterusnya, saya akan sambung kepada taktik bagi setiap strategi. Kami, pihak penganjur, telah memilih untuk melancarkan program Belia Lestari 2024 melalui Kem Bumi Lestari yang ditawarkan dalam siri 2 bahagian. Program ini akan dijalankan di Sekolah Rendah Kebangsaan Mengkuang di Padang Kuala Terengganu dengan menyasarkan pelajar tahap 2 iaitu darjah 4, 5 dan 6.
Pengajaran adalah berdasarkan matlamat pembangunan mampan SDG. Oleh itu, dua SDG telah dipilih. Untuk SDG yang pertama iaitu penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab yang merupakan SDG 12. Dua isu telah dibangkitkan iaitu amalan penjimatan tenaga dan konsep 3R. Sementara itu, untuk matlamat pembangunan mampan yang kedua adalah SDG 14, kehidupan di bawah laut ataupun air. Dua isu telah dibangkitkan iaitu isu pencemaran lautan dan kepentingan terumbu karang. Bagi melaksanakan strategi di atas, dua alat kajian telah digunakan untuk melalui iaitu melalui slide, topik dan kuis melalui borang soal selidik Google Form. Google Form ini akan diberikan kepada pelajar sebelum dan selepas kepada pembentangan topik. Masa pengajaran yang ditetapkan ialah 1 jam seminggu untuk topik sasaran yang dipilih. Seterusnya, aktiviti Seminar Bumi Lestari 2024. Jadual pelaksanaan. Mengikut penulisan pra-proposal, terdapat 2 siri untuk aktiviti Seminar Bumi Lestari ini, iaitu siri yang pertama dan siri kedua. Siri pertama, SDG 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab atau lebih dikenali sebagai Responsible Consumption and Production. Kami akan memberikan taklimat berkenaan isu konsep 3R dan amalan penjimatan tenaga. Manakala untuk siri yang kedua, SDG 14, kehidupan di bawah air laut atau Life Below Water, kami akan memberikan taklimat berkenaan pencemaran laut dan kepentingan terumbu karang. Kami menjangkakan untuk siri yang pertama dilaksanakan pada 14 Mei 2024, manakala siri yang kedua 28 Mei 2024. Kedua-dua siri ini akan berlangsung dari jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi melalui platform Google Meet. Anggaran belanjawan hijau. Buat masa kini, aktiviti Seminar Bumi Lestari ini tidak memerlukan belanjawan kerana aktiviti ini dijalankan secara atas talian melalui platform Google Meet. Aktiviti Seminar Bumi Lestari 2024 yang seterusnya ialah 3.3 peserta sasaran. Peserta sasaran terdiri daripada pelajar tahun 4, 5 dan 6 Sekolah Kebahasaan Padang Mengkuang dengan anggaran seramai 20 orang pelajar. Setiap batch memberi jumlah sebanyak 60 orang pelajar terlibat. Program ini juga akan melibatkan guru-guru sekolah supaya program dapat berjalan dengan lancar. Jumlah anggaran adalah sebanyak 65 orang pelajar dan guru yang akan terlibat. Bagi 3.4, perancangan mendapatkan maklum balas keberkesanan kempen daripada peserta. Pihak penganjur akan menjalankan kuis dan memberi borang maklum balas secara digital iaitu melalui kod QR untuk mendapatkan maklum balas. Kuis akan dijalankan sebelum dan selepas seminar untuk melihat keberkesanan seminar dan menjadi bukti untuk mengumpul data. Borang maklum balas boleh diberi selepas seminar supaya pelajar boleh memberi maklum balas untuk penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk program seterusnya. Akan menerangkan tentang jangkaan kempen. Apakah penerapan nilai HD dalam kalangan peserta kempen? Yang pertama adalah bagi mengenal pasti punca utama yang menyumbang kepada pencemaran darat dan laut. Program Junior Lestari ini merupakan salah satu langkah yang penting yang perlu diambil untuk menekankan bahawasanya aktiviti pembuangan sampah sarap yang tidak bertanggungjawab merupakan salah satu punca utama yang menyebabkan pencemaran alam sekitar, sama ada di darat ataupun di lautan. Seterusnya adalah bagi menjelaskan kesan-kesan kepada ekosistem. Oleh kerana perbuatan pembuangan sampah yang tidak bertanggungjawab tersebut, ini telah menjejaskan banyak ekosistem semula jadi dan pada masa yang sama telah pun memberi kesan yang negatif untuk jangka masa panjang terhadap ekosistem. Seterusnya adalah untuk mengetahui siapa yang terlibat bagi memelihara alam sekitar. Bagi usaha untuk memelihara alam sekitar ini, ianya tidak hanyalah melibatkan pihak kerajaan dan swasta. Ini juga melibatkan masyarakat tempatan dan juga orang-orang awam. Seterusnya, bagi mengenal pasti tujuan utama kempen ini dijalankan.
Kempen ini dijalankan bagi memberi kesedaran kepada para pelajar tentang masalah-masalah seperti pencemaran yang merosakkan ekosistem. Sekaligus ini juga adalah untuk menggalakkan para pelajar untuk menerapkan lagi cara-cara hidup yang berdisiplin dan lebih baik bagi menuju ke arah bumi-bumi yang lestari. Seterusnya, keberkesanan kempen selepas menjalani program Jenis Lestari, pelbagai manfaat yang diperoleh dan boleh diterapkan dalam diri para pelajar. Manfaat yang pertama adalah dapat mengurangkan penggunaan dan pembuangan plastik yang mampu mengancam kelestarian bumi. Ini kerana plastik merupakan salah satu bahan yang sukar reput. Kedua, dapat memberi kesedaran kepada para pelajar tentang bahayanya penggunaan tenaga secara berlebihan dan tidak terkawal. Selain itu, dapat memberikan penekanan kepada para pelajar tentang kepentingan 3R, iaitu reuse, reduce, recycle bagi memastikan kelestarian bumi dan mencapai SDGs. Akhir sekali, program Jenis Lestari mampu mendorong para pelajar untuk tidak membuang sampah merata-rata tempat. Akhir sekali, kesimpulan yang boleh dibuat daripada pembentangan ini, kita sebagai penghuni di dalam bumi ini perlu bertanggungjawab menjaga bumi ini daripada pencemaran-pencemaran yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Kita juga perlu menghormati dan menjaga hak asasi hidupan lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan di dalam muka bumi ini. Oleh itu, program ini bertujuan untuk memupuk kesedaran dan amalan pembangunan lestari dalam kalangan pelajar sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Padang, Mengkuang, Kuala Terengganu.